Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, kita kalau tengok isu inflasi sekarang, Perdana Menteri telah buat satu special task force. Tapi ada penyelesaiannya ke? Sampai sekarang kita pun tak nampak apa penyelesaian itu. Tapi kita tahu, inflasi bukan dekat Malaysia saja. Dia adalah isu global. Lebih-lebih lagi terdapat peperangan antara Rusia dengan Ukraine. Sebenarnya bukan peperangan juga. Rusia yang serang Ukraine. Dan peperangan ini menyebabkan harga barang makan meningkat dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini salah satu faktor inflasi berlaku di Malaysia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, perang mungkin berlaku di sana. Jangan takut. Kalau Malaysia berlakunya peperangan, kita jangan takut. Khususnya rakyat Penang. Kita boleh melindung di terowong dasar laut yang tidak kelihatan. Jangan takut. Ada dekat sana tapi tak nampak saja. So itu kerja Lim Guan Eng. Okey? Jangan takut. Perang ni Malaysia akan menang. Kerana kita pun ada kapal yang tidak kelihatan. Bila kita serang negara lain, boom. Tak nampak kapal. Oh, mesti daripada Malaysia. 6 bilion sudah bayar, satu telur pun tak nampak. Saya rasa Lim Guan Eng dengan Zahid Hamidi adalah satu kombinasi yang bagus. Jadi Menteri Pertahanan kerana Malaysia akan selamat. Kita ada terowong yang tidak kelihatan dan kapal yang tidak kelihatan. Tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebab kita nampak DAP melalui siapa? Ngah Kok Meng. Dia telah buat satu post Facebook. Are you ready? Zahid Hamidi. Tag Zahid Hamidi. Tapi sekarang UMNO pun tak hirau DAP. Dan sekarang DAP hanya boleh nyanyi lagu Ai Ren Jie Le Hun Xin Liang Bu Si Wo. Atau dalam bahasa Melayu, lagu yang lain Kekasih Bayangan. Pernah dengar ke? Cik Syed ada pernah dengar Kekasih Bayangan? You suka saja orang tak hirau kamu. Kesian. Nanti saya nyanyikan. Nanti bawa karaoke ya. Tuan-tuan dan puan-puan, isu dasar laut, isu kapal yang tidak kelihatan nampaknya satu gurauan, tetapi kita kena jadikan satu iktibar. Ya. Dia ada mungkin mengandungi isu salah guna kuasa, isu rasuah dan sebagainya. Kini kita nampak mantan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib dan isteri beliau telah disabitkan kesalahan di mahkamah. Kita menerima keputusan tersebut. Kita tak pijak-pijak dia sebab mereka telah menerima undang-undang yang sedia ada. Balasan undang-undang yang sedia ada. Jangan kita pijak banyak-banyak lagi. Tapi isu ini kita kena ambil sebagai iktibar. Kita sebagai orang politik, jangan kita buat salah guna kuasa dan terlibat dalam isu rasuah. Tuan-tuan dan puan-puan, ke belakang ini banyak pelbagai isu. Isu yang hangat buat saya menitik beratkan adalah isu IC. Ya. Dulu isu IC kita ada value untuk menguruskan ramai rakyat yang layak tak dapat. Kini terdapat keputusan. Sekumpulan individual, ibu tunggal ke atau ibu ke, mereka dah berkahwin dengan luar negara, lahirkan anak, bila balik ke Malaysia tidak dapat hak kewarganegaraan. Ya. Mereka bawa kes ni ke Mahkamah Tinggi. Berjaya. Berjaya mendapatkan IC. Tapi apabila isu ini rayu di Mahkamah Rayuan, permohonan mereka ditolak. Saya tak salahkan mahkamah atau hakim kerana berdasarkan undang-undang yang kita sedia ada ini, memang sukar untuk mereka mendapatkan hak warganegaraan. Saya pernah sebut isu ini ada di 3 masalah. Masalah salah satunya iaitu melahirkan anak di luar Malaysia. Dan saya bawa isu ini pada malam ini adalah untuk YB Senator Presiden kita, supaya isu ini sekali lagi dibangkit di Parlimen. Saya faham isu hak warga negara adalah berkaitan rapat dengan Federal Constitution, Perlembagaan Persekutuan kita. Namun demikian, kita kena faham isu ini berkait rapat dengan undang-undang perkahwinan.
Kita biasa, kalau kita cinta, kita akan ikut suami atau isteri kita. Di mana dia pergi, di sanalah kita dekat sana. Maka, dalam kes-kes ini, isu ini adalah disebabkan mereka bercinta, berkahwin, lahirkan anak di luar negara. Apabila bergaduh, bercerai, perempuan itu adalah warga negara Malaysia. Dan selepas dia mendapatkan hak jagaan anak, dia nak bawa balik ke Malaysia. Persoalannya, adakah anak dia berhak mendapatkan warga negara Malaysia? Jawapan yang kita sedia ada sekarang, tak layak. Saya bersimpati dengan sekumpulan ini. Mungkin mahkamah, their hand is tied. Perubahan yang kita harus buat adalah pindah undang-undang yang sedia ada, sama ada dalam Perlembagaan Persekutuan kita atau Law Reform Act, iaitu satu undang-undang berkait rapat dengan isu perkahwinan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya PRU tak lama lagi. Ya. Bulan 10 atau bulan 9 bulan ni, Perdana Menteri kita secara luar biasanya, bukan sebagai kapasiti Menteri Kewangan, akan membentangkan apa? Bajet. Ya. Kalau ikut trend yang dulu-dulu pernah dilakukan oleh Tun M, bajet dibentangkan, tidak dibincang, terus dissolve parlimen, bubarkan parlimen. Kita kena bersedialah. Kita kena bersedia bekerjasama dengan parti-parti komponen lain di Perikatan Nasional. Saya faham Perikatan Nasional adalah satu keluarga yang besar. Dalam keluarga besar ini, memang ada perbezaan, ada persamaan. Biasa kita dalam rumah, ada ibu, ada bapa, ada beradik, mungkin akan gaduh-gaduh. Tapi, Saudara Presiden, saya nak sampaikan isu ini. Kenyataan yang menyatakan non-Muslim adalah korup dan sebagainya, saya nak sampaikan di sini, telah menyakitkan hati ramai yang bukan Muslim. Dan saya juga pasti rakyat Malaysia secara keseluruhannya pun terasa bukan cara itu menyatakan yang non-Muslim itu corrupted dan sebagainya. Saya percaya isu ini kita akan sampaikan kepada mereka dan mereka sudah tahu, dan saya berharap terdapat perubahan dalam isu-isu ini. Yang saya titik beratkan pada malam ini, biarlah rakyat tak suka parti kamu, tak suka individu yang menyatakan kenyataan tersebut. Yang penting, yang saya takut, rakyat akan mendapatkan satu tanggapan bahawa agama persekutuan kita adalah seperti macam tu. Tak. Seorang pemimpin yang beragama Islam, apabila cara pertuturan tu silap, orang lain akan ada fahaman yang berbeza. Bukan terhadap kamu, tapi mungkin terhadap agama persekutuan kita. Saudara-saudari, agama persekutuan kita adalah agama Islam. Kita kena hormat. Dalam ajaran agama Islam, dalam masa Nabi Muhammad, peace be upon him, apabila Nabi Muhammad, peace be upon him, berhidup di sana bersama-sama dengan non-Muslim, dan juga hidup bersama dengan orang yang pura-pura menjadi Muslim. Terma itu panggil apa? Munafik. Munafik Munafik adalah orang, dia bukan Muslim, tapi dia pura-pura jadi orang Muslim. Nabi Muhammad pada masa tersebut tidak menyerang mereka, tidak membunuh mereka, dan tidak berlaku apa-apa yang mencederakan mereka. Kerana Nabi Muhammad percaya segala yang dilakukan pada masa itu akan mencalakan imej agama. Kita hidup dalam Malaysia, pelbagai bangsa, budaya, dan kita kena sebagai pemimpin, kita harus sentiasa sensitif. Sebagai pemimpin di Perikatan Nasional, kita harus tahu menguruskan perbezaan. Jangan kita menimbulkan konflik. Sebagai pemimpin, jangan kita menimbulkan konflik. Saya ulang sekali.
Kalau konflik itu ditimbulkan oleh akar umbi rakyat kita, apa jua isu sama ada agama dan budaya atau kaum, kita sebagai pemimpin Perikatan Nasional, kita harus tahu bagaimana untuk menguruskan perbezaan tersebut. Barulah rakyat akan percaya kepada Perikatan Nasional dan Perikatan Nasional baru boleh beranjak ke depan. Saya percaya itu saja daripada saya, dan jangan lupa saudara-saudari, malam ini adalah persidangan perwakilan untuk budaya persekutuan. Saya kena berterima kasih kepada saudara Michael Ng. Saudara Michael Ng, sila berdiri. Beri tepukan yang gemuruh kepada beliau. Dia adalah setiausaha untuk negeri wilayah persekutuan. Tanpa beliau, kita tak dapat baca buku-buku ini. Tanpa beliau, saya rasa kita akan gagal untuk menjayakan persidangan perwakilan pada malam ini. Tanpa beliau, saya akan bersusah payah. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada saudara Michael Ng.